Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini petang hari Minggu. Kita telah pun hari Minggu. Hari ini dah 29 hari bulan saudara. Hujung-hujung tahun, hujung-hujung bulan Januari saudara. Apa khabar saudara Zamar Yasi, Pak Norwich, Aisyah, Puan Rubiah binti Osman, Rubi, saudara Alim Imtiaz, saudara Mat Sa'ban, saudara Azli, begitu juga saudara Eddie, saudara Tok Su Wira. Apa khabar Tok Su? Bakal jenazah, good evening. Orang putih lah sikit saya. Saudara Faizal Acoy, apa khabar Zal? Saudara Muhammad Zain Ahmad. Kita juga saudara Asri Jani, saudara Ahmad Syuhaimi, saudara Sensei Syukrim, saudara Muhammad Sa'ban, Madam K, Eddie, apa khabar di? Saudara ABK, Abi Nur, saudara Abdul Hamid, saudara Adi Hussein, Adi Putra, Kabari dari Kuching Sarawak, Adi Hussein, Puan Salamah Yusof, apa khabar? Selamat petang. Cik CTP, selamat petang. Saudara Puan Su, Adam Jebat, apa khabar Adam? Agak anda sihat? Saudara Syaful Azmi, saudara Nick Molia, saudara Abdul Manaf Halmi, saudara Delmira, apa khabar? Saiful Amin, Mokhtar Mok, Aidil Akmal. Delmira itu Kelantan tak meh? Saudara Al Jabar dari Gombak, Selangor, Muhammad Mazin, saudara Syali Ahmad. Selamat petang, salam sejahtera. Saudara Sahli Ahmad dari Putrajaya. Apa khabar Cik Nah? Saudara Mutalib Meknun. Kita juga saudara Sarabanan PK, Sarabanan Sarapeka, Delmira Bid. Alhamdulillah, terima kasih Mek. Saudara Izwan, saudara Alham Jebat. Hujan dekat Bentong ni. Hujan sekarang memang cuaca begitulah saudara. Abdul Manaf Halimi, Nek Bola. Saudara, hari ini hari Ahad, selalunya sepatutnya hari Minggu ceria, tapi saya melihat cuaca tiba-tiba saja. Saya tak tahu, cuaca penuh dengan kemurungan. Apakah alam juga mau berbicara, ataupun apakah alam sudah semakin bosan melihat tingkah laku manusia yang bangga dengan dosa-dosa. Memetik rangkap lagu daripada sahabat kita, saudara lagu berita untuk khabar. Apakah alam juga bosan melihat tingkah manusia yang bangga dengan dosa-dosa? Saudara, saudara Dol City, saudara Krik, Kampung Kolam, Cengal Merbau, apa khabar? Saudara Kuzada Jasnida, Rizal Razak, saudara Ahmad Tarmizi, selamat petang. Saudara Bahari Ismail, saudara Faizal Joran, mancing saudara Faizal. Rashidah Kasim, begitu juga dengan Zek Pulau, Hasanuddin Mak Yunus, saudara Muhammad Zain, Bro Eddie dan sebagainya. Ramai saudara petang-petang ni, alhamdulillah. Sebenarnya saya nak tanya anda minum petang ini bertemankan kuih apa? Saya lain tak ada. Hari ni dapat beli goreng pisang tadi sedikit, dan sekarang goreng pisang pun dah mahal saudara. Dulu goreng pisang tu kita beli 10 sen dia pun dah dapat 3-4 ketul. Sekarang ni dia ricik goreng pisang tu sekeping tu 30 sen. Itu gambarannya harga sekarang ni tak macam dulu saudara. Segala-galanya sudah meningkat saudara. Afendi Mahilah, saudara Izam, apa khabar? Selamat hujung minggu. Saudara Halim Osman, saudara Rosdi Wan. Cuaca mendung. Setelah cuaca ni bukan mendung saja, saya nampak penuh kemurungan. Saya tak tahulah, itu perasaan saya lah. Mungkin pasal orang tua saudara. Saya melihat hari ni, kenapa ke alam mendung, panas tidak, sejuk tidak. Suasananya macam berkabung lah saudara. Apakah suasana hari ini seperti alam memberitahukan pada kita sesuatu yang mungkin terjadi? Tak tahulah saya. Dulu kalau suasana begini, selalu orang tua katakan ada orang pembesar nak meninggal. Dulu zaman saya kecil-kecil dulu, kalau suasana begini, Allahyarhamah wan saya ataupun nenek saya beritahu,
Tengok cuaca begini rasanya ada orang meninggal ni katanya. Mungkin ada orang meninggal, ada orang mati. Itu keadaannya dia Mira. Saya tengok tak tahulah. Keceriaan tidak ada. Mungkin usia saya. Seresu saya dapat apa balik no sugar. At KCD sedikit jagung. Sedap. Ya memang saya juga suka makan apam balik. Tapi apam balik tu kalau saya biar ada kacang lebih. Kalau apam balik. Sekarang apa apam balik bukan dulu apam balik sekeping 5 sen yang kecil. Sekarang ni satu keping dah RM3.50. Saya pun pening tengok harga barang sekarang ni. Malam ni mungkin saya nak mengulas tentang apa berhubung dengan kedudukan harga barang, bagaimana pimpinan hari ini. Itu segmen politik Saudara Hisham. Komen sikit pasal isu UMNO terkini. Saudara Hisham, Saudara Badrul Hisham Bidin, dia minta saya tak boleh malam ini saya akan beri komen. Banyak cerita lagi yang saya dapat berhubung dengan UMNO. Jadi tunggu pukul 9.30 malam. Saudara betul lah, Goram Siram pun dah meninggal. Padam dah. Delmira nak balik Kota Baru, on the way, nak pergi beli tiket. Mudah-mudahan di Kota Baru kabarnya hujan. Saya pun tak tahu. Rubiah Husin, selamat petang. Rubidin, Saudara Abdul Aziz Haji Hassan dari Langkawi. Ke Langkawi tu mungkin tak lama lagi 5. Cuma saya melihat suasana hari ini. Cuba anda dapat, apakah anda bersetuju dengan saya? Dulu ini tadi kita terima berita Seri Ram dah meninggal. Dulu bila Datuk Seri Najib minta ditukar dengan peguam penawar raya, mahkamah tak izinkan. Sekarang ni mungkin gamaknya dia mengadu dengan Allah SWT. Allah terima. Padam terus orang tua tu. Saya tak mau campur lah soal begitu, saudara. Royalty Zainul, semoga doanya semoga sihat semua. Saudara Ismail Sudin, Muhammad Yusof. Ya, saudara, sembang-sembang kita petang-petang ni, cuma saya teringat hari ni, saudara, bahawa bila semalam saya bercerita tentang buku, petikan dari buku yang saya tulis. Buku ni saya tulis, saudara, sekitar tahun berapa buku ni, saudara? Kena tengok juga, saya pun dah ingat lupa. Aduhai. Buku ini tadi tahun 2010, iaitu 13 tahun. Sekarang ni 2023. 13 tahun dulu saya pernah menulis buku ini. Ada satu bab tu saya tulis tu, saudara. Saya tulis, dia kata ni cerita dia. Buku. Tapi buku ni tak ada pasaran dah, saudara. Saya menulis, saya mengatakan itu 13 tahun dulu 23 tahun dulu. Saya mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bagaikan menghitung denai. Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu saya tulis menghitung denai hari. Apakah suasana begitu. Dan saya juga, ini ramalan Pak Nujum lah, saudara. Saya meramalkan bahawa saya katakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kembali berpencak di halaman dan di anjung kuasa Seri Perdana. Bila kita bercakap tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saudara, dulu-dulu, sekarang ni kuranglah sikit saya nampak. Dulu beliau ditunggu-tunggu. Ramai orang nak mendengar bicara daripada bicara pidato Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orangnya begitu petah berbicara, melontarkan kata-kata yang penuh dengan semangat dulu. Tapi sekarang ni saya nampak ada sedikit mungkin kesihatannya terganggu ramanya, ataupun usia. Sekarang ni dah 70 tahun lebih. Dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia berpidato, saudara, semua orang terpukau. Sebab dia akan menggunakan pelbagai istilah, bahasa-bahasa, bahasa baku, bahasa baru dan sebagainya. Dan ketika itu tak silap saya, beliau adalah menjadi Menteri Pendidikan. Memang bicaranya menyentuh banyak aspek, saudara. Dan saya menulis tentang, saya kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti akan kembali di halaman dan di anjung kuasa Seri Perdana dalam pilihan raya umum yang ke-12 dulu, iaitu pada 8 April 2008. Ini kesan buruknya persepsi rakyat terhadap pimpinan. Waktu itu negara dipimpin oleh Datuk Seri Abdul Hamid Badawi. Tapi dalam pilihan raya umum yang ke-12 pada 2008, mungkin saudara yang dah umur 23 tahun hari ini, 30 tahun, mungkin waktu itu anda anak muda, anak kecil lagi sekolah. Mungkin ada yang dah seusia dengan saya ni, waktu itu 2008, umur lebih kurang dalam 50 tahun, saudara.
Kerana pada pilihan raya yang ke-12, persepsi rakyat terhadap budak tingkat 4. Semalam saya dah tegur ceritanya, begitu rakyat amat bosan. Kerana era Tun Abdullah Badawi, rakyat dijengah bosan, malah benci. Ini yang saya sering katakan the beginning of the fall terhadap Barisan Nasional. Ini adalah kerana kesan waktu itu Khairi Jamaluddin berada di anjung kuasa di tingkat 4. Malahan kalau tahun itu saya melihat Tun Musa Hitam waktu itu pernah membuat komen. Tun Musa Hitam masih lagi dianggap sebagai veteran politik yang buah pemikirannya kadang-kadang boleh diambil kira. Masa itu dia menulis, dia mengatakan bahawa negara kita ini dipimpin oleh bukannya oleh Perdana Menterinya Datuk Tun Abdullah Badawi, tetapi oleh budak tingkat 4. Selama Allah, boikot dan demonstrasi orang Yahudi tak heran, tapi dengan kekuatan ekonomi Islam amat digeruni. Itu benar, saudara hamba Allah. Saya melihat usia-usia begitu. Dulu masa zaman saya pemuda dulu, saudara, kami sering melakukan demonstrasi pemuda UMNO waktu itu, sekitar tahun 80-an, 70-an, 70-an, 80-an, masuk 90-an. Kita melakukan banyak demonstrasi. Bila datang pemain-pemain softball daripada Israel, kita melakukan demonstrasi minta supaya kerajaan tidak membenarkan mereka masuk, sebab kita menzahirkan perasaan kebencian kita terhadap rejim Israel di Palestin. Tapi akhirnya sekarang ni kita harus berfikir, saudara, kekuatan ekonomi selalunya adalah menguasai segala-galanya. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan ekonomi, kita akan diperkotak-katikkan oleh diperlakukan sembarangan oleh pimpinan negara luar. Dia tak perlu nak terjerit, tak payah nak menjerit. Macam mana Dr. Sulaiman Ibrahim kata ni 2-3 hari lepas. Dia kata dia pun telah menghantar satu mesej yang jelas pada kerajaan Sweden berhubung dengan peristiwa pembakaran Quran oleh seorang ahli politik bernama Poldan, secara di hadapan kedutaan Turki. Memang kita warga Islam, kita rasa tersinggung yang amat sangat bila melihat kitab suci Al-Quran itu dibakar. Dan sebab itu saya nampak 2 hari lepas, hari Jumaat, ada demonstrasi yang dilakukan. Bagi saya, setakat demonstrasi ke arah mana? Ya, unjuk rasa yang dilakukan ke arah mana sampainya? Hanya sekadar tunjuk, kami tak setuju, begitu saja. Kita mesti bijak dalam mengatur langkah dan sebagainya. Sebab itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau dinafikan. Memang waktu itu, saudara, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kali pertama pada 1998, bila beliau disingkirkan dari anjung kuasa waktu itu, saudara, berlaku ledakan yang amat kuat. Kerana ketika itu sebenarnya itu merupakan gelombang kebangkitan rakyat yang menuntut agar negara ini dibebaskan dari korupsi, nepotisme, juga kronisme. Ini menjadikan keadaannya beliau mendapat sokongan kerana Datuk Anwar Ibrahim waktu itu dilihat adalah juara dalam menentang KKN sebagaimana yang dilakukan oleh Amin Rais. Saya ingin mengulang cerita ini tahun 1980-an, mungkin secara anak-anak kecil yang mana berusia dalam 20 tahun. Kalau 98 sekarang 2003, berapa? Dah tua ni. 2003 tolak 89, lebih kurang dalam umur 4 tahun. Saudara, mungkin saudara yang hari ini sedang berada menyertai angkatan Parti Keadilan dan sebagainya, waktu itu mungkin secara kecil, tapi kami merasakan waktu itu anak muda, memang kita merasa tersinggung apa yang berlaku, apa yang dialami oleh Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu berlaku gerakan yang besar-besaran di seluruh negara, saudara. Berlaku reformasi, unjuk rasa yang menuntut agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan dari hukuman penjara. Mungkin ada orang mengatakan bahawa pembenjaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu, saudara, macam-macam tuduhan dilakukan, tetapi kita melihat bagaimana mahkamah pembicaraan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kita melihat ada ketidakadilan dalam pembicaraan. Begitu juga sekarang ni kita melihat apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib. Juga kita melihat soalnya
Hukuman tetap hukuman, kita tidak menyanggah, tetapi perbicaraan itu kita nak lihatkan keadilan. Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu kedudukan pertama dulu ya, saudara, 1998, 99, 97, tahun 2000 saudara. Turun naik mahkamah, cadar, bantal, tilam yang mengatakan keterlibatan beliau dalam skandal yang saya pernah nak sebutlah pertama-tama begini saya. Dan rakyat melihat waktu itu adalah satu tuduhan yang diada-adakan. Hakim waktu itu hakim ceklat hack dah tak ada pun dah sekarang. Bila saja peguam bela Joe Fernando pun dah tak ada dah. Johan Fernando, bila Joe mengukuhkan gini, hakim kata tak relevan. Asyik tak relevan saja. Sebab itu beliau mendapat gelaran hakim ceklat hack. Mungkin anda yang waktu itu berusia dalam 4-5 tahun atau 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun, sekarang 23 tahun kan, usia anda mungkin dah baru masuk 20 tahun. Ataupun ni kalau 10, 98, dalam 20, 30 tahun. Mungkin banyak yang tak mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mengenali beliau sebab sejak beliau menyertai UMNO dan bertanding jawatan Ketua Pergerakan Pemuda menentang Datuk Haji Syuhami. Saya adalah antara penyokong beliau. Saya menyokong beliau kerana merasakan Datuk Haji Syuhami tidak membela Datuk Harun Idris yang terpasung di penjara Pudu. Saya melihat waktu itu Datuk Harun perjuangannya jelas untuk membina ekonomi orang Melayu, dan beliau adalah pejuang bangsa. Dan kita melihat bahawa perbicaraan waktu itu agak tempang. Saudara, hakim waktu itu bukan calon-calon orang, saudara. Hakim ni termasuklah almarhum Sultan Azlan Shah, itu Sultan Perak. Beliau menjadi ketua hakim negara. Jadi dalam keadaan begitu, saya merasakan bagaimana ketempangan dalam sistem perbicaraan yang dialami oleh Datuk Harun, diikuti pula dengan peristiwa yang dialami oleh Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita rasa simpati. Semua ini mengundang simpati. Sebab itu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya dibebaskan selepas era Tun Dr. Mahathir mentadbir negara, negara dipimpin oleh Tun Abdul Hamid Badawi. Waktu itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan. Itu pun setelah dia serve, saya ingat dalam 4 tahun lebih di penjara di Sungai Buloh. Masa itu kita nampaklah peristiwa bagaimana Khairi Jamaluddin boleh bawa pergi ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim menghantar pasport. Jadi kita pun hairan bagaimana pula ni pasport antarabangsa seseorang itu boleh dikeluarkan daripada pejabat immigration ataupun daripada Kementerian Dalam Negeri dan tu dihantar ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepatutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti ambil daripada pejabat. Di situ juga kita melihat ketempangan. Tapi nak buat macam mana kita tengok saja. Tapi itu tidak menghakis simpati kita pada beliau. Saya ingat lagi, saya dengan anak saya bila dapat tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan, saya berkunjung ke rumah beliau di Setia Murni. Masa itu di Setia Murni, saudara. Sekarang dah tak, rumah tu dah jual ke orang lain lah. Dan bila pindah ke Segambut, dan sekarang ni pindah di Sungai Lom. Jadi hubungan kami rapat, saudara. Bila masih lagi berbicara soal perjuangan. Dalam keadaan sakit-sakit begitu pun bicaranya, saudara, agak menyentuh. Tapi sekarang ni tak nampak. Saya tak nampak beliau mantap dalam bicaranya. Tak tahulah, mungkin kerana kesakitan. Macam 2-3 hari lepas, waktu saya berbual-bual dengan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah, dia kata waktu dia bertemu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni macam pemikiran dia tu, dia kata berubah-ubah. Saya kata bukan berubah, itu mungkin saya kata adalah kesan daripada pengambilan ubat tahan sakit. Apa yang dialami Datuk Seri Anwar Ibrahim sama juga Datuk Seri Zahid Hamidi, iaitu sakit beliau tu terpaksa makan ubat. Begitu juga Datuk Asad Muhammad Hassan. Beliau juga memberitahu saya dia ada macam slip disc lah sakitnya. Jadi bila makan ubat tu kaya sedikit. Apakah pengaruh ubat yang dialami Datuk Seri Anwar Ibrahim membuatkan beliau kurang dalam bicaranya. Jadi bicara tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas beliau dibebaskan dari penjara kali pertama, dan lepas itu dia menjalani rawatan di Jerman. Kemudian jadi pensyarah di salah sebuah di Universiti Washington di Amerika, saudara. Dan anggota kerabat Pakatan Rakyat pun terbentuk. Saya nak ceritakan ini tentang
anggota kerabat Pakatan Rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana Tengku Razali mewujudkan Angkatan Perpaduan Ummah. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pulang keluar daripada penjara, beliau menubuhkan Angkatan Pakatan Rakyat. Memang waktu itu saudara sudah mula nampak riak-riak ombak-ombak tsunami sudah berlaku. Tapi bagaimanapun akhirnya Pakatan Rakyat turut berkecai. Sebagaimana Perpaduan Ummah pimpinan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Ini keadaan saya. Begitu juga bila UMNO mewujudkan Muafakat Nasional pun berkecai juga. Puncanya kalau saya kata begini mungkin teman-teman marah dengan saya. Tak lain tak bukan apabila PAS kejap dia duduk dengan Angkatan Perpaduan Ummah pimpinan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Jadi bila dah dia pun tarik diri apa semua, berkecai. Cuma yang tak berkecainya waktu mula-mula bila Datuk Asri keluar daripada Barisan Nasional ataupun disingkirkan daripada Barisan Nasional dalam peristiwa 1981. Secara 1979. 1979 tak silap saya. Waktu itu berlaku berantakan politik apa semua, akhirnya PAS keluar daripada Barisan Nasional. Tapi tidak menghalang ataupun tidak mengakibatkan Barisan Nasional pecah. Apabila PAS menyertai Angkatan Perpaduan Ummah pimpinan Tengku Razali Hamzah 1987, 88, 1990, bila PAS tarik diri daripada Perpaduan Ummah, maka berkecailah Angkatan Perpaduan Ummah. Begitu juga bila dalam Pakatan Rakyat. Waktu dalam Pakatan Rakyat, Selangor tumbang kepada Parti Keadilan dan PAS kekal di Kelantan dan di Terengganu. Ini gambarannya. Dan waktu itu tiba-tiba sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan hampir saja UMNO Barisan Nasional ditumbangkan dalam pilihan raya tersebut, yang terhakis. Itu pilihan raya kali kedua tahun 2000 tak silap saya. Datuk pimpinan negara dipimpin oleh Pak Allah. Hampir-hampir saja waktu itu sudah pun riak-riak menampakkan sokongan rakyat sudah beralih daripada UMNO Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat. Jadi bagaimanapun Parti Keadilan turut dijengah gerhana apabila satu demi satu pimpinan dan teman-teman yang sealiran dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim beralih keluar. Jadi waktu apabila berlaku tuduhan kali kedua dan beliau dipenjarakan untuk kali kedua, ramai juga melihat temannya satu demi satu meninggalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana tak tahulah, orang politik ni saya kadang-kadang bukan boleh percaya sangat. Saya hamba Allah, kita kukuhkan parti campuran sekarang, kita bina negara dan rakyat semua untuk rakyat. Itu benar saya. Sebenarnya matlamat saya nak bercerita petang ini adalah saya melihat hari ini. Keadaan hari ini yang saya harus bezakan antara 1970-an, 80-an, 90-an. Saya merasakan suasana hari ini sudah seperti macam mana dulu. Apakah mungkin kerana kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim di anjung kuasa, saudara, dengan bicara-bicaranya. Cuma yang saya katakan, bicara Datuk Seri Anwar Ibrahim tidaklah begitu menyengat seperti dulu. Tetapi suasana saya nampak okey. Apabila UMNO bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya juga melihat bahawa cuma hari ini peranan MIC dengan MCA ni tidak begitu kukuh dalam membantu UMNO Barisan Nasional. Apakah tempat mereka ini akan diganti oleh parti DAP? Wallahualam bisawab, saudara. Jadi sampai saya melihat suasana politik sekarang ni macam dulu, cuma kemurungan. Macam awal tadi bicara saya tadi, Sir Rash Ahmad, saya kawan baik Sir Anwar Ibrahim. Mengapa saya tak join PKR? Saya tidak akan meninggalkan parti saya. Biarlah jadi macam mana pun. Kita boleh berbaik dengan semua orang, saudara, tapi jangan tinggalkan rumah kita. Itu pegangan saya. Sir Rash Ahmad, saya baik dengan Sir Anwar Ibrahim. Dia memimpin Parti Keadilan Rakyat PKR 1990-an. Saya bertandang ke rumah beliau waktu beliau disingkirkan, waktu beliau dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden UMNO. Masih saya berkawan rapat. Bila tubuhkan Parti Keadilan, saya bercakap terus terang dengan dia. Sebab saya dengan dia, hubungan saya akan mengatakan panggilan kami panggil Pak Syekh. Minta maaf Pak Syekh, you tubuh parti yang lain. Nampak gayanya kalau pilihan raya ni kita berlaga angin lah. Dia kata tak apalah, dia kata hang buat cara hang, aku buat cara aku lah.
Saudara Zulha, dia kata MCA dan MIC macam tak ada function. Itu keadaannya. Asyik duk menonggang kita saja. Saudara Pokok Nangka, move on lah yang kalah, bagi peluang pada yang memerintah, bagi peluang pada Datuk Zahid dan Datuk Seri Nurul. Saya rasa kadang-kadang sekarang ni, saudara, kita harus melihat secara positif. Jangan kita dengan perasaan. Saya hairan. Pimpinan politik waktu zaman saya dulu, saudara, waktu kami muda-muda dulu, tidak melihat dengan perasaan kebencian. Kita boleh berbalah dari sisi politik. Sebab itu kadang-kadang saya hairan bila orang bercakap tentang politik seolah nak bergaduh, nak berbunuh-bunuhan. Tapi apakah anda pergi ke parlimen? Sejak saya belajar untuk menulis, sebab saya menjadi wartawan, saya berada di parlimen sebab zaman waktu itu speaker Dewan Rakyat zaman Tan Sri Zahir lagi. Saya melihat macam mana mendiang kapal Sing, saya melihat macam mendiang Tan Chee Koon, saya melihat kapal Sing, Fan Yu Ting daripada DAP, Li Lam Tai waktu saudara. Memang kita tengok bagai duduk di parlimen, tetapi bila sampai waktunya mereka duduk dekat lounge ataupun dekat satu tempat minum, mereka tak ada masalah pun nak tertarik. Wabi, how are you, Wabi? Okey. Jadi artinya kematangan berpolitik. Tetapi hari ini saya melihat pentas politik sudah diadu dengan kebencian. Ini masalah. Saya rasa negara kita tidak akan pergi ke depan kalau pemimpin-pemimpin politik ini tidak merasakan amalan demokrasi ini dihayati. Dalam amalan demokrasi ini kita boleh bertukar fikiran, kita boleh berbeza pendapat. Sebab itu selalu saya katakan we must agree to disagree. Jadi tak boleh kita kalau kita nak memihak tak ada masalah. Saya nak sokong siapa pun, tak ada masalah. Tetapi jangan terbawa-bawa sampai ke isu peribadi. Ini yang saya lihat sekarang ni. Saya rasalah saya minta maaf pada teman-teman, mungkin mengatakan tindakan saya tak betul, tapi saya adalah pengamal demokrasi dan sistem demokrasi. Yang menang perlu diperakui oleh pihak yang kalah, tetapi yang menang tak boleh menindas yang kalah. Dulu bila UMNO Bersatu Nasional menang, dia tidak menindas. Dia berjumpa di parlimen, dan saya tengoklah, saya kadang-kadang menteri-menteri ataupun timbalan-timbalan menteri bila dijengah oleh wakil rakyat daripada Parti Pembangkang minta bantuan, mereka sign lah apa yang keperluannya. Saudara Roro B, kenapa tak dari dulu UMNO BN tak bergabung dengan Pakatan Harapan? Dah lama Malaysia makmur. Saya Pakatan Harapan baru tubuh dalam pilihan raya yang lepas. Sebelum itu ia dipimpin Dr. Mahathir. Waktu itu masih ada lagi kesenjangan yang tidak betul, yang kita merasakan ada benda yang tak kena. Sebab waktu itu Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Tan Sri Amni Muhyiddin lain matlamatnya nak bunuh UMNO. Saya tidak pernah mendengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata biar kita pastikan UMNO itu terkubur. Tak ada. Tak ada. Tapi ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh pimpinan yang ada tu, itu kita ulas malam nantilah, saudara. Saudara mengheret saya untuk bercerita soal politik. Saya cerita politik tapi masa silam. Masa silam bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mendaki perjalanannya yang penuh dengan berliku. Saya ada 2-3 buku saya pernah menulis. Sejak beliau jadi ketua pemuda, kemudian beliau jadi naib presiden, beliau menjadi timbalan presiden UMNO. Saya pernah menulis Pemuda UMNO, Jalan Seribu Liku. Dan saya melihat bahawa perjalanan beliau itu memang penuh dengan berliku. Kerana sikap orang kita ni tak boleh tengok orang lebih bijak lagi. Dan sebab itu saya katakan, saya ingin mengulangi bahawa almarhum Tun Razak dia sudah melihat bahawa orang macam Datuk Anwar Ibrahim ini, dia kata adalah pemimpin yang boleh jadi pemimpin besar. Waktu usia mudanya dia memimpin WAMI, saudara. Saya teringat lagi waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan dan dilantik sebagai Presiden UNESCO. Ibu pejabat UNESCO di Perancis. Kebetulan saya berpeluang lah mengikuti rombongan waktu beliau berucap UNESCO kali pertama. Kadang-kadang ada juga lawaknya, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sikap dia, mungkin anda tak tahu. Dia kalau lepas dia berucap, dia akan bertanya dengan para sahabat, macam mana ucapan tadi. Dia juga cara dia berucapnya ada dengungnya. Sama ada cara dia cakap dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris, sama lebih kurang idramnya, saudara. Idramnya masuk iramanya. Kita dalam keadaan tertentu, kita harus memastikan
suasana ekonomi itu mesti dipertingkatkan. Itu kalau dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, masih ingat lagi bahasa itu dekat UNESCO. We in the UNESCO must provide the education system to all the generation. Jadi bila dia kadang-kadang tanya, macam mana punya ucapan? Bagus, saya kata, tapi tak tahu dia orang faham tak faham. Dia kata pasal apa? Idram lain macam. Itu cara dia. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang boleh dikritik, saudara. Dia terbuka pada kritikan. Dia bukan kata, memanglah kalau dia ucap apa semua, memang garang. Kau senggung. Cara dia tu act of a orator. Tapi sebenar-benarnya, di hati kecilnya, satu orang yang mudah memaafkan. Saya ingat lagi, waktu selepas bila keluar daripada penjara, pergi jumpa dekat rumah dia di Seri Murni. Waktu dia seseorang, dia kata, macam mana Pak Syekh? Okey. Tak tahulah, sakit pinggang ni, dia kata. Sakit tak? Sakit, mai ambil bantai, saya nak lapik ini pinggang. Dia saya bagian ulu bantai, yang manja sangat, dia kata. Begitulah hubungan rapat saya. Saya kata kat dia, kenapa sakit ni? Dia kata tak tahan. Membayang kalau dia aku dah pijak, dia kata. Kena pijak, sakit. Tapi tak ada pula sekarang ni daripada menteri, tak ada pula dia cari Rahim Noor pun. Jadi ertinya pada dia bukanlah orang yang nak mau membalas dendam, tak ada. Mungkin inilah sifat yang dialami, yang diwarisi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Mak Yan, Allah yarhamah, ibunya. Saya rapat juga dengan keluarga Seri Anwar Ibrahim ni dengan Mak Yan. Allah yarhamah Mak Yan orang baik lah. Dia duduk, selalu dia duduk atas meja, ada kursi. Bila dia sampai, apa khabar Mak Yan? Baik. Dah minum ke Mal? Ada Mak Yan, alhamdulillah. Ni Pak Syekh Hang semalam balik pukul 2 pagi. Sian dia kata, begitulah Mak Yan, dia jadi menteri, itulah Mak Yan pun faham. Lembut bahasanya. Jadi sifat itu yang diwarisi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa seolah sifat ibunya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang manja dengan ibu. Saya melihat ada dua persamaan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Hamidi, iaitu mereka amat-amat menghormati ibu. Jadi kita ni saudara, sebagai insan di dunia ini, saya rasalah kalau nak berjaya dalam hidup, saudara mak isteri kena rembat lebah mata. Kalau kita ingin berjaya dalam hidup, saya amat berkeyakinan, ini memang jadilah pegangan saudara, iaitu sentiasa mengasihi, menyayangi dan menghormati ibu. Zulhad, saya dengan sampai sekampung, tak, saya orang Perak, dia orang Ceruk Tok Kun. Saya tunggu PRN, calon UMNO akan hilang deposit. Pulanglah saudara, tak ada masalah bagi saya. Soal hilang deposit ke kalah menang, kita sebagai manusia jangan kita meramalkan sesuatu yang buruk pada orang. Itu sebaik-baiknya saudara. Baik, saya bercerita lagi tadi tentang bagaimana sikap kita dengan ibu. Saya melihat orang yang paling ditakuti oleh Zahid Hamidi dalam hidup dia adalah ibu dia. Makcik Tuminah, Hajah Tuminah ni, Almarhumah Hajah Tuminah ni, kalau dia cakap apa pun Datuk Zahid akan ikut. Tapi malangnya Hajah Tuminah dah tak ada. Begitu juga dengan Datuk Anwar Ibrahim. Mak Yan cakap apa pun dia akan ikut. Saya Mobi nasihatlah Kak Zahid tu, politik kotor. Itu soal politik lain. Tapi saya melihat bahawa anak yang saya, dan saya juga berkawan dengan seorang sahabat saya. Saya ingat, dan dia menjadi tokoh yang tersohor dalam dunia korporat. Itu sahabat saya, Tan Sri Amin Shah. Dia adalah antara anak yang saya kata dia akan berjaya dalam perniagaannya. Memang benar pun. Saya panggil ibunya Mak Haji. Saya selalu kadang-kadang bila Mak Haji ni, Allah yarhamah, Mak Haji ni pandai buat kuih, kek. Saya kadang-kadang jumpa Mak di telefon saya, Mal apa khabar? Baiklah Mak Haji. Sihat no. Amin bagus. Kata, ginilah Mak Haji, lama tak ingat. Tak rasa kek Mak Haji. Dia akan buat kek hantar ke pejabat. Saya ingat lagi saya. Dan Amin Shah adalah orang yang cukup menghormati ibunya. Tetapi apabila sahaja ibu dia dah meninggal, inilah saya katakan kasihnya ibu sepanjang hayat saya. Bila ibu kita tak ada ni saudara, seringkali kadang-kadang tak ada orang yang nak mendoakan kepada kita. Sebab antara doa yang paling mujarab, saya yakin saya, adalah doa ibu kita. Jadi pada teman-teman yang masih punya ibu, taat pada ibu dan bapa adalah perintah Allah, ya, saudara Syirik Syiarani. Saya ingin berpesan pada teman-teman yang masih punya ibu dan ayah, lebih-lebih lagi punya ibu, tempat anda bermanja. Kalau anda masih muda lagi,
Jangan sesekali mengecilkan hati ibu anda. Don't ever hurt the feeling of your mom. Jangan sesekali. Kerana doa ibu itu memang makbul lah, saudara. Betul, saya bila ustaz cakap dulu masa kecil-kecil dulu, saya kata ya ke tak ya. Tapi bila ibu kita mendadah tangan mendoakan pada kita, insya-Allah. Jadi sebab itu sebagai seorang ibu, saya sering berpesan. Saya pesan pada isteri saya, jangan kita doakan yang buruk-buruk pada anak kita. Doakanlah yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya-Allah. Mungkin kita kecewa dengan sikap anak kita, tetapi kalau kita mendoakan sesuatu untuk anak kita, ini doa yang dimakbul. Antara doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT ialah doa ibu kita, doa orang yang zalimi, doa orang yang dalam pemusafiran, orang-orang yang berpuasa. Tapi ibu, saya melihat, saudara, mungkin doa Mak Yan, doa pada Allahyarhamah Tumina, doa Mak Haji yang saya ingat lagi. Kita doalah, amin tu, mudah-mudahan berjaya, saudara. Tapi bila tiada ibunya, saya nampak dan saya melihat berubah karakter. Ini yang saya risau. Ni saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, sekarang ni ucapannya pun tak macam dulu, tak selantang dulu. Apakah ada perubahan, kita tak tahu. Tetapi saya yakin ibu adalah segala-galanya. Seringkali saya berpesan pada anda, ingatlah, saudara AJK Kedah, dia kata, mana jadi-jadi Datuk Seri hari ini menang 24 jam, esok minyak akan turun. Saya tak mau bercakap soal itu, saudara. Malangkang kita bercakap. Saudara Cik Di Pai, dia kata, doa ibu ayah lambat nak berjaya, segera jilat kau Zahid Ponorogo. Tidak, saudara. Saudara tak tahulah saya cakap begitu, bagi saya tak. Doa ibu, saya masih yakin dan percaya doa ibu. Seorang lain, kita boleh berkawan. Saya hairan kenapa banyak orang mengatakan ini saudara Muzaman, ini cerita kisah silam politik, yang lama nak cerita politik, terbaru Malangkang. Okey, betul Saudara Azman, yang terbaru malam nanti. Sekarang ni cerita zaman silam. Saya melihat, saudara, macam mana ibu, zaman-zaman silam saya dulu tu, mak saya teringat kadang-kadang bila musim hujan, sambil dia ngasah pisau getah tu, nak besok tak makan, nak kita nak. Itu zaman dulu. Tapi bagaimanapun, saya ingat lagi pesan Allahyarhamah ibu saya. Belajarlah kamu. Hanya pendidikan itulah yang mampu merubah kehidupan kita. Benar, saudara. Benar. Sebab saya melihat teman-teman saya yang seusia dengan saya, yang telah pun pergi pun dah pergi, yang masih ada hidup lagi pun tak ramai. Saya melihat mereka tidaklah begitu lenang ataupun senang lenang kerana pendidikan mereka tak begitu tinggi. Bukan kerana saya mengatakan saya pendidikan tinggi, tidak, saudara. Cepat orang bagi nasihat bukan mencarut. Begini keadaan. Saudara Razali Stapa, ya saudara, saya dalam keadaan begini, saya minta lah teman-teman, janganlah maki hamun, tak usah. Saudara rasa marah dengan orang, jangan timbulkan kebencian. Saya ingat lagi Allahyarhamah ibu saya berpesan, pertama-tama sekali, kenapa tidak kita berpesan pada anak-anak kita, saudara, ataupun pastikan didik anak kita sentiasa mendapat menimba ilmu setinggi mana. Sebab dengan ilmu itulah akan merubah kehidupan. Saya lihat sendiri bagaimana teman-teman kita yang berasal dari Felda, anak-anak yang hasil dari tanah rancangan Felda, kedua ibu bapa mereka dulu hidup susah. Tapi hari ini senang lenang kerana dengan hasil titik peluhnya, mereka mendapat hasil dan anak-anak belajar, dapat ilmu pengetahuan, masuk Menara Gading dan akhirnya mereka berjaya. Banyak. Ini juga bagi saya adalah hasil doa ibu dan bapa. Jadi dalam keadaan begini, dalam kesempatan hari-hari minggu begini, saudara, sampai-sampai saya mengenang zaman saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, zaman saya bersama Datuk Razali Hamzah, zaman era Datuk Seri Najib jadi Ketua Pergerakan Pemuda. Mungkin besok saya akan bercerita, mungkin kalau saya ingatlah, beberapa cerita-cerita kelelucuan dan lelucon zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, zaman Datuk Seri Najib, zaman Tan Sri Muhammad Mat Taib jadi Menteri Besar Selangor. Jangan lupa, saudara, seronok cerita ni. Kena dapat cerita ni cuma petang-petang jam 3:30 petang. Doakanlah saya sehat, saya punya waktu, kita boleh bercerita. Lain tak ada, saudara, ini adalah segmen memori mengenang masa silam. Kita jumpa berbicara soal politik malam nanti sebab saya tengok banyak isu-isu lagi yang bertimbun-timbun yang perlu saya ulas. Kita jumpa lagi malam nanti. Selamat minum petang. Kalau ada kuih tu,
Kalau ada ibu anda, santunilah ibu anda. Dan sebagai ibu, sekali lagi saya pesan pada anda semua, jangan lupa doakanlah yang terbaik untuk anak-anak anda, kerana ingatlah saudara, doa ibu itu adalah antara doa yang cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saudara. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.